Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmi bin Muhammad Asri, nombor metrik 1180795. Pada hari ini, saya ingin membentangkan satu buah buku yang telah dihasilkan saya yang bertajuk Penjual Saham berkaitan dengan pulangan ekuiti. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya ingin panjatkan kesyukuran kerana dapat menyiapkan buku ini untuk meningkatkan kefahaman masyarakat tentang jual beli saham. Selain itu, salam sayang kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya dan semua kaum umat muslimin dan mukminin sama ada yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Semoga kita semua mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini dikarang dan pahalanya diniatkan untuk disedekahkan kepada kedua ibu bapa. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita dan mereka di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya, apa yang dikarang adalah berdasarkan sedikit ilmu dan pengalaman yang ingin dikongsi bersama. Dan segala kesilapan adalah daripada kesilapan saya sendiri dan segala ilmu yang baik hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini bertujuan kepada kita yang mula berminat atau yang mahu berjinak-jinak dengan pelaburan saham. Yang pertama sekali adalah pengenalan kepada pulangan ekuiti. Pulangan ekuiti ataupun return on equity dalam bahasa Inggerisnya adalah ukuran prestasi kewangan yang dikira dengan membahagikan pendapatan bersih dengan ekuiti pemegang saham. Oleh kerana ekuiti pemegang saham sama dengan aset syarikat ditolak dengan hutangnya, ROE dianggap sebagai pengembalian aset bersih. Selain itu, ROE dianggap ukuran keuntungan syarikat berhubung dengan ekuiti pemegang saham. ROE dinyatakan sebagai peratusan dan dapat dikira untuk mana-mana syarikat jika pendapatan bersih dan ekuiti kedua-duanya adalah nombor yang positif. Formula untuk pulangan ekuiti adalah sama dengan pendapatan bersih dibahagikan dengan pemegang ekuiti. Pendapatan bersih adalah jumlah pendapatan bersih dari perbelanjaan dan cukai yang dihasilkan oleh syarikat untuk jangka masa tertentu. Seterusnya, fungsi pulangan ekuiti. Untuk pulangan ekuiti ada 3 fungsi, iaitu yang pertama, menggunakan ROE untuk menganggar kadar pertumbuhan. Kadar pertumbuhan yang berterusan dan kadar pertumbuhan dividen dapat dianggarkan menggunakan ROE dengan asumsi bahawa nisbahnya hampir sejajar atau tepat di atas average kumpulan rakan saingannya. Walaupun mungkin ada beberapa cabaran, ROE dapat menjadi tempat permulaan yang baik untuk mengembangkan perkiraan masa depan mengenai kadar pertumbuhan saham dan kadar pertumbuhan dividennya. Fungsi yang kedua ialah ROE dan kadar pertumbuhan yang mampan. Katakan ada dua syarikat dengan ROE dan keuntungan bersih yang sama tetapi kadar pengekalan yang berbeza. Syarikat A mempunyai ROE sebanyak 15% dan mengembalikan 30% keuntungan bersihnya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen yang memastikan syarikat A mengekalkan 70% dari pendapatan bersihnya. Manakala syarikat B pula masih mempunyai ROE 15% tetapi hanya memindahkan 10% sahaja keuntungan bersihnya kepada pemilik pada kadar pengekalan 90%. Bagi syarikat A, kadar pertumbuhan adalah 10.5% atau ROE kali ganda daripada nisbah pengekalan iaitu 15% kali dengan 70%. Kadar pertumbuhan perniagaan B pula adalah sebanyak 13.5% ataupun 15% kali dengan 90%. Analisis ini disebut sebagai model untuk kadar pertumbuhan lestari. Pelabur boleh menggunakan model ini untuk membuat ramalan yang berpotensi dan untuk mengklasifikasikan saham yang mungkin tidak stabil kerana mereka lebih awal daripada kemampuan mereka untuk berkembang secara berkesinambungan. Dan fungsi yang ketiga ialah menganggarkan kadar pertumbuhan dividen. Berdasarkan contoh yang telah dikongsikan sebelum ini, kadar pertumbuhan dividen dapat dianggarkan dengan mengalihkan ROE dengan nisbah pembayaran. Nisbah pembayaran adalah peratusan pendapatan bersih yang dikembalikan kepada pemegang saham biasa melalui dividen. Seterusnya,
Kepentingan pulangan ekuiti. Okey, dengan pendapatan bersih di pengangka ataupun numerator, pulangan ke atas ekuiti melihat garis bawah firma untuk mengukur prestasi keseluruhan pemilik dan pelabur syarikat. Pemegang saham berada di tahap paling bawah dalam urutan modal firma dan wang yang dikembalikan kepada mereka adalah metrik yang berharga yang dapat mencerminkan lebihan pendapatan yang wujud setelah pembayaran komitmen wajib dan pelaburan semula perniagaan. Setelah membuat pembayaran lah. Seterusnya, saya ada kongsikan satu contoh yang berkaitan dengan pulangan ekuiti dan cara untuk menggunakannya. Sebagai contoh, bayangkan sebuah syarikat dengan pendapatan tahunan sebanyak RM1,800,000 dan average equity pemegang saham sebanyak RM12 juta. ROE syarikat ini dikira seperti berikut. Seterusnya, dalam part ini saya telah menceritakan dengan lebih mendalam tentang formula pulangan ekuiti. Seperti yang saya telah sampaikan sebelum ini, formula untuk pulangan ekuiti adalah sama dengan pendapatan bersih dibahagikan dengan ekuiti pemegang saham. Selepas itu, pemacu formula pulangan ekuiti. Walaupun formula pulangan ekuiti adalah pendapatan bersih dibahagikan dengan ekuiti pemegang saham, kita dapat membahagikannya lebih jauh menjadi pemacu tambahan. Seperti yang anda lihat di dalam raja di sebelah kanan, formula pengembalian ekuiti juga merupakan fungsi pengembalian aset iaitu ROA syarikat dan jumlah leverage kewangan yang dimilikinya. Seterusnya, pulangan ekuiti kepada syarikat. Ringkasnya, dengan ROE, pelabur dapat melihat apakah mereka mendapat pulangan yang baik dari wang mereka sementara sebuah syarikat dapat menilai seberapa efisien mereka menggunakan ekuiti syarikat. ROE mesti dibandingkan dengan nilai ROE yang terdahulu yang telah ditawarkan oleh syarikat dan average ROE industri ini yang bermaksud sedikit jika dilihat secara terpisah. Nisbah kewangan lain dapat dilihat untuk mendapatkan gambaran syarikat yang lebih lengkap dan tepat untuk tujuan penilaian. Untuk memuaskan pelabur, syarikat harus dapat menghasilkan ROE yang lebih tinggi daripada pulangan yang diperoleh daripada pelaburan berisiko rendah. Seterusnya, penggunaan pulangan ekuiti. Sebilangan industri cenderung mencapai ROE yang lebih tinggi daripada yang lain dan oleh itu, ROE paling berguna ketika membandingkan syarikat dalam industri yang sama. Syarikat yang berisiko akan mempunyai kos modal yang lebih tinggi dan kos ekuiti yang lebih tinggi. Selain itu, adalah berguna untuk membandingkan ROE syarikat dengan kos ekuiti. Syarikat yang memperoleh pulangan ekuiti lebih tinggi daripada kos ekuiti mempunyai nilai tambahan. Seterusnya, pulangan ekuiti untuk mengenal pasti masalah. Antara masalah yang dapat dikenal pastikan oleh pulangan ekuiti adalah yang pertama, keuntungan yang tidak konsisten, yang kedua, hutang yang berlebihan dan yang ketiga, pendapatan bersih yang negatif. Masalah pertama iaitu keuntungan yang tidak konsisten. Bayangkan sebuah syarikat iaitu syarikat HLF, syarikat yang tidak selalu mendapatkan keuntungan selama beberapa tahun. Kerugian setiap tahun dicatat pada kunci kira-kira di bahagian ekuiti sebagai kerugian ditahan ataupun dalam bahasa Inggerisnya retained loss. Kerugian adalah nilai negatif dan mengurangkan ekuiti pemegang saham. Anggap bahawa syarikat HLF telah mengalami kejatuhan pada tahun terakhir dan telah kembali kepada keuntungan. Penyebutan dalam pengiraan ROE sekarang sangat kecil setelah bertahun-tahun mengalami kerugian yang menjadikan ROE-nya sangat tinggi. Masalah kedua ialah hutang yang berlebihan. Sekiranya syarikat rugi sokmo, iaitu syarikat yang membuat pinjaman secara agresif, ia dapat meningkatkan ROE kerana ekuiti sama dengan aset ditolak dengan hutang. Semakin banyak hutang yang dimiliki syarikat, ekuiti yang lebih rendah akan jatuh. Senario yang biasa berlaku ialah apabila syarikat rugi sokmo meminjam sejumlah besar hutang untuk membeli balik stoknya sendiri. Ini dapat meningkatkan pendapatan sesaham ataupun EPS tetapi tidak mempengaruhi prestasi sebenar atau kadar pertumbuhan. Dan masalah ketiga ialah pendapatan bersih yang negatif.
Pendapatan bersih negatif dan ekuiti pemegang saham negatif dapat mewujudkan ROE yang sangat tinggi. Walau bagaimanapun, jika syarikat mempunyai kerugian bersih atau ekuiti pemegang saham yang negatif, ROE tidak boleh dikira. Sekiranya ekuiti pemegang saham adalah negatif, masalah yang paling biasa adalah hutang yang berlebihan atau keuntungan yang tidak konsisten. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian untuk peraturan tersebut bagi syarikat yang menguntungkan dan telah menggunakan aliran tunai untuk membeli kembali saham mereka sendiri. Bagi banyak syarikat, ini adalah alternatif untuk membayar dividen dan akhirnya dapat mengurangkan ekuiti, iaitu pembelian balik dikurangkan dari ekuiti, cukup untuk menjadikan pengiraan negatif. Dalam semua masalah yang telah diceritakan sebentar tadi, tahap ROE yang negatif atau nilai ROE yang tinggi harus dianggap sebagai tanda amaran yang patut disiasat atau perlu diambil berat. Dalam kes yang jarang berlaku, nisbah ROE negatif mungkin disebabkan oleh aktiviti pembelian balik saham yang disokong oleh aliran tunai dan pengurusan yang sangat baik, tetapi ini adalah hasil pulangan yang kurang. Akan tetapi, syarikat dengan ROE negatif tidak dapat dinilai berbanding stok lain dengan nisbah ROE yang positif. Seterusnya, gambaran pulangan ekuiti. ROE yang tinggi mungkin tidak selalu positif. ROE yang terlalu besar dapat menunjukkan sejumlah atau hutang yang berlebihan. Selain itu, ROE negatif kerana syarikat mengalami kerugian bersih atau ekuiti pemegang saham negatif tidak dapat digunakan untuk menganalisis syarikat, juga tidak boleh digunakan untuk membandingkan terhadap syarikat dengan ROE yang positif. Seterusnya, kesan leverage kepada pulangan ekuiti ialah ROE yang kesan leverage kepada pulangan ekuiti. ROE yang tinggi bermaksud syarikat lebih berjaya menjana keuntungan secara dalaman. Walau bagaimanapun, ia tidak menunjukkan sepenuhnya risiko yang berkaitan dengan pulangan tersebut. Bayangkan sebuah syarikat mungkin sangat bergantung pada hutang untuk menghasilkan keuntungan bersih yang lebih tinggi, dengan itu meningkatkan ROE dengan lebih tinggi. Sebagai contoh, jika syarikat mempunyai RM150,000 ekuiti dan RM850,000 hutang, maka jumlah modal yang digunakan adalah sebanyak RM1 juta. Ini adalah jumlah keseluruhan aset yang digunakan. Pada kadar 5%, setiap tahun akan dikenakan bayaran sebanyak RM42,000 untuk membayar hutang tersebut. Sekiranya syarikat berjaya meningkatkan keuntungan sebelum faedah kepada pulangan sebanyak 12% atas modal yang digunakan ataupun ROCE, keuntungan selebihnya setelah membayar faedah adalah sebanyak RM78,000 yang akan meningkatkan ekuiti lebih dari 50% dengan beranggapan keuntungan yang dijana akan dilaburkan semula. Seterusnya, cabaran pulangan ekuiti. Pulangan ekuiti ada 3 yang cabaran, iaitu apabila nisbah pulangan atas ekuiti juga boleh ditolak oleh pembelian balik saham. Apabila pihak pengurusan membeli balik sahamnya dari pasaran, ini akan mengurangkan jumlah saham yang belum dijelaskan. Oleh itu, ROE meningkat apabila denominatornya menyusut. Cabaran kedua ialah nisbah ROE mungkin mengecualikan aset tidak ketara dari ekuiti pemegang saham. Aset yang tidak ketara adalah item bukan wang seperti muhibah, tanda dagang, hak cipta dan paten. Ini dapat membuat pengiraan mengelirukan dan sukar dibandingkan dengan firma lain yang telah memilih untuk memasukkan aset yang tidak ketara. Akhirnya, cabaran seterusnya ialah nisbah tersebut merangkumi beberapa variasi pada komposisinya dan mungkin ada beberapa perselisihan antara penganalisis. Sebagai contoh, ekuiti pemegang saham boleh berupa nombor awal, nombor akhir atau rata-rata keduanya. Sementara pendapatan bersih boleh diganti dengan EBITDA dan EBIT dan dapat disesuaikan atau tidak untuk item yang tidak berulang. Seterusnya ialah formula DuPont. Formula DuPont ini adalah ungkapan yang membahagikan pulangan ekuiti kepada 3 bahagian. Perkataan DuPont ini berasal dari DuPont Corporation yang membuat dan menerapkan formula ini ke dalam operasi perniagaan mereka pada tahun 1920-an. Formula DuPont ini memecahkan ROE menjadi 3 komponen utama yang dapat membantu ketika memikirkan keuntungan syarikat. ROE adalah sama dengan produk margin keuntungan bersih, perolehan aset ataupun turnover aset dan leverage kewangan syarikat.
Sekiranya margin keuntungan bersih meningkat dari masa ke semasa, maka syarikat itu menguruskan pemeliharaan operasi dan kewangannya dengan baik dan ROE juga akan meningkat dari masa ke semasa. Sekiranya perolehan aset meningkat, syarikat tersebut menggunakan asetnya dengan cekap dan ia dapat menghasilkan lebih banyak penjualan per dolar aset yang dimiliki. Yang terakhir, jika leverage kewangan syarikat meningkat, firma tersebut dapat menggunakan modal hutang untuk memperbesarkan balik kepulangan mereka. Seterusnya, 5 cara untuk meningkatkan pulangan ekuiti. Yang pertama adalah gunakan leverage kewangan yang lebih banyak. Yang kedua, meningkatkan margin keuntungan. Yang ketiga, tingkatkan asset turnover. Yang keempat, melaburkan wang tunai. Dan akhir sekali ialah menurunkan cukai. Seterusnya, kita fokus kepada pulangan ekuiti berlawanan dengan pulangan aset. Dalam tinjauan, pulangan ekuiti mengukur kadar pulangan atas kepentingan pemilikan, iaitu pemegang saham yang biasa. Oleh itu, ini menunjukkan seberapa baik syarikat menggunakan dana pelaburan untuk menjana pertumbuhan pendapatan. Manakala pulangan aset pula menunjukkan keuntungan aset syarikat dalam menjana pendapatan. Formula untuk pulangan aset sama dengan pendapatan bersih dibahagikan dengan jumlah aset. Seterusnya, untuk melihat pengkiraan ROE berdasarkan TradingView. Mula-mula, kita akan buka website TradingView seperti gambar di bawah yang menunjukkan laman hadapan TradingView. Seterusnya, kita akan pergi bahagian chart ataupun carta dan kita boleh memilih syarikat yang kita mahu. Contoh gambar di atas, saya telah memilih syarikat MISC. Seterusnya, pergi ke bahagian metrik fundamental saham dan carikan hal yang berkaitan dengan pulangan ekuiti atau ROE. Gambar di atas menunjukkan pulangan ekuiti secara bulanan oleh syarikat MISC iaitu sebanyak negatif 1.02%. Kesimpulannya, walaupun pembiayaan hutang dapat digunakan untuk meningkatkan ROE, penting untuk diingatkan bahawa leveraging berlebihan memberi kesan negatif dalam bentuk pembayaran bunga tinggi dan risiko juga akan semakin meningkat. Selain itu, penting untuk diingat bahawa ROE adalah nisbah dan syarikat boleh mengambil tindakan seperti penurunan aset dan pembelian balik saham untuk meningkatkan ROE secara artifisial dengan mengurangkan jumlah ekuiti pemegang saham. Akhir sekali, saya ingin memohon maaf di atas sekiranya presentasi saya ini agak kurang baik dan saya ingin berterima kasih kepada Dr. Nur Adli kerana telah berkongsi dengan ilmu pelaburan dengan kami semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.